Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang dan dapat lagi kita sama-sama teruskan siri bincang soalan UPKK yang mana pada kali ini kita akan bincang berkaitan dengan soalan adab dan akhlak Islamiah pula. Okey. So, apa yang kita akan bincangkan dalam video kali ini adalah berkenaan dengan soalan objektif terlebih dahulu, iaitu 10 soalan. Dan tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan objektif ni adalah soalan pilihan jawapan alif, ba, jim, dal. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, perkara yang dilarang ketika berjalan ialah alif, memberi salam, ba, bersifat angkuh, jim, berjabat tangan, dal, menghormati orang. Apakah yang dilarang? Okey. So, benda yang dilarang ni, perkara yang dilarang adalah perkara-perkara yang negatif lah. Okey, so jawapan dia adalah kat sini, ba, bersifat angkuh. Masa kita berjalan tu boleh beri salam kepada orang yang kita jumpa, boleh berjabat tangan dan menghormati orang lain ketika kita berjalan. So, yang dilarang kat sini hanyalah perkara yang dilarang adalah bersifat angkuh. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, pilih faedah melayan tetamu dengan beradab. Pilih faedah. Okey, faedah melayan tetamu dengan beradab. Alif, mendapat dosa, ba, mendapat musuh, jim, diberkati Allah, dal, dibenci rakan. Okey, so jawapannya adalah jim. Okey, dia tanya faedah melayan tetamu dengan beradab. Alif, ba, dal ni bukan perkara yang berfaedah lah. Okey, so yang dia faedahnya adalah diberkati Allah. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, hikmah menjaga adab bermain ialah apa hikmahnya? Dapat sahabat, ramai musuh, bertambah bongkak dan dipulaurakan. Okey, jawapannya ialah dapat sahabat. Okey, dia tanya soalan berkenaan dengan hikmah. So, hikmah ni perkara yang positif. So, kita kena cari apa yang positif dalam pilihan jawapan ni. So, alif lah dapat sahabat. Sedangkan kalau kita tengok ba ni ramai musuh, jim bertambah bongkak dan dal di pulau kawan tu bukanlah sesuatu yang berhikmah lah. Okey, so alif jawapan dia. Dapat sahabat. Kemudian soalan nombor 4. Penghujah yang berkemahiran dan berpengalaman dapat sudut pandangan seseorang. Dapat mengubah sudut pandangan seseorang. Okey, sebab dia ada kemahiran dan berpengalaman. Okey, berpengalaman. So, bila dia lontarkan sesuatu hujah, dia dapat mengubah persepsi ataupun sudut pandangan seseorang. Kalau jawapan yang lain tu macam tak sesuai lah. Merosakkan, mengeluarkan ataupun memisahkan, tu tak sesuai lah. Yang paling sesuai dekat sini ataupun jawapan yang betul dekat sini dapat mengubah sudut pandangan seseorang. Soalan seterusnya nombor 5. Berikut hikmah beradab dengan orang tua. Berikut adalah hikmah beradab dengan orang tua kecuali, ni dia dah hitamkan, pekatkan kecuali ni. So, kecuali ni mesti ada antara jawapan ni
semuanya betul, hikmah beradab dengan orang tua, satu je yang tak betul. Itu maksud kecuali. So, alif jiwa menjadi tenang, ba menjadi contoh kepada masyarakat, jim hilang kepercayaan ibu bapa, dal keluarga aman bahagia. Okey, yang mana yang terkecuali kat sini? Okey, jawapannya ialah jim, hilang kepercayaan ibu bapa. Seterusnya, 6. Menghidangkan makanan dan minuman mengiringi kepulangan. Apakah adab yang sesuai dengan perkara di atas? Adab bermain, ba adab jual beli, jim adab berhujah, dal adab melayan tetamu. Okey, yang mana satu? Menghidangkan makanan dan minuman mengiringi kepulangan. Okey, yang mana satu tu? Okey, jawapannya ialah adab melayan tetamu. Okey. Soalan seterusnya, Halim menjemput rakan-rakan ke majlis hari jadinya. Pilih adab yang perlu dilakukan oleh rakan-rakan Halim berkaitan pernyataan di atas. Okey, so maksudnya Halim dia jemput kawan-kawan dia untuk ke majlis hari jadi dia. Kemudian pilih adab yang perlu dilakukan oleh rakan Halim. Adab yang perlu dilakukan oleh rakan Halim. Allah. Okey, apa yang kawan-kawan dia perlu buat? Okey. Apa yang kawan-kawan Halim ni perlu buat semasa pergi ke majlis Halim tu? Okey, alif mengambil makanan berlebihan, ba bersopan dan tidak membazir makanan, jim suka memburukkan orang lain, dal berbual perkara yang tidak berfaedah. Okey, so yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan Halim ialah bersopan dan tidak membazir makanan. Okey, soalan seterusnya nombor 8. Allahumma ghfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma. Bagaimanakah cara untuk kita menghormati mereka berdasarkan doa di atas? Ini doa kedua ibu bapa. Okey, alif memupuk semangat perpaduan, bekerjasama dengan rakan, bertegur sapa sesama jiran, berbuat baik dan mendengar nasihat. Okey, so jawapan yang paling sesuai bagi doa di atas ialah berbuat baik dan mendengar nasihat orang tua ataupun ibu bapa. Okey, seterusnya soalan ke-9. Antara berikut merupakan amalan yang baik melayan tetamu kecuali kecuali juga dia nak. So, jawapan dia mesti ada perkara-perkara yang baik dalam melayan tetamu, tapi ada satu sahaja perkara yang tak baik. Sebab tu dia guna kecuali ni. Okey. So, dia nak yang terkecuali. Okey, kita baca jawapan dia. Alif melayan dengan ikhlas, ba makan bersama-sama tetamu, jim memberi keselesaan kepada tetamu, dal menimbulkan kerisauan kepada tetamu. Okey, yang mana satu? Jawapannya adalah dal, menimbulkan kerisauan kepada tetamu. Okey, seterusnya dan yang terakhir soalan nombor 10. Ucapan yang menyentuh sensitiviti orang lain akan menimbulkan alif perasaan rendah diri, perasaan penipuan, perselisihan faham, dal syak wasangka. Okey, kita baca balik soalan. Ucapan yang menimbulkan sensitiviti orang lain akan menimbulkan, okey, jawapannya jim, perselisihan faham. Okey, senang kan soalan adab kan? Okey, adab ni adalah perkara yang kita lalui setiap hari, yang benda perkara yang kita selalu buat setiap hari, bermain, macam-macam lagi lah.
Semua adab-adab yang kita dah belajar tu memang perkara yang kita buat setiap hari. So rasanya itu sangat membantulah, sebab kita belajar melalui pengalaman apa yang kita buat. So apa yang tak boleh, apa yang boleh dibuat, apa hikmah, apa akibat, itu semua kita dah tahu. Dan insya-Allah semua boleh dijawab dengan tenanglah soalan adab ni. So terima kasih sebab tonton video ni. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, bolehlah like ataupun subscribe dan kemudian sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Okey, semoga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.